Baik, kita mulakan Suratul An'am mulai daripada ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, faliku, yang membelah, faliku ni isim fa'il ya, isim fa'il. Fali, itu isim fa'il ya, falikun. Kerana dia nak sambung dengan alif lam tu, dibuanglah tanwin tu, tinggal dhammah saja. Faliku. Kalau di sendirian, isim fa'il falikun. Sebab itu maknanya yang membelah. Ya. Al-habbi, bijian. Wan-nawa, dan buah. Yukhriju, ia mengeluarkan. Al-hayya, yang hidup. Minal mayyit, daripada yang mati. Wa mukhriju, dan yang mengeluarkan. Al-mayyit, yang mati. Minal hayyi, daripada yang hidup. Gigi dah tangannya. Zalikum, yang demikian itu. Allahu, ialah Allah. Fa'anna, maka bagaimanakah? Fakun, kamu dipalingkan. Semak semula. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membelah bijian dan buah. Dua hal ini ya, ada dinamakan biji, ada dinamakan buah. Ya, daripada biji dan buah ini yang kita semai, kita tanam. Siapa yang membelah untuk dia tumbuh? Kerja siapa tu? Kalau tidak daripada ya, kekuasaan Allah Ta'ala. Dialah yang membelah bijian dan juga buah, sehingga ya, bercambah, tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Ya. Kalau Allah tidak kendaki, ya, bijian itu tidak menjadi apa-apa, buah itu juga tidak menjadi apa-apa, ya, dan tidak akan ya, mengeluarkan tidak akan mengeluarkan cambah, dan ya, tidak ada benih. Jadi dengan adanya bijian dan buah itu, kita dapat ya, sebarkan lagi pohon-pohon ya, yang lain. Inilah Allah beritahu, dialah sebenarnya yang membelah, yang menumbuhkan. Yukhrijul hayya minal mayyit, ia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Tahu tak apa yang dikatakan mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Contoh ialah manusia dan burung. Manusia berasal daripada nutfah, iaitu air.
Ya, sedangkan burung itu daripada telur. Jadi ia mengeluarkan daripada yang mati, iaitu air, ya, yang tidak ada apa-apa, ya, air mani. Kemudian telur, ya, itu benda yang mati, Allah keluarkan, ya, lalu, ya, hiduplah menjadi seorang insan, hiduplah, ya, seekor burung. Wa mukhrijul mayyiti minal hayyi, dan yang mengeluarkan yang mati daripada hidup. Terbalikkan pula, ya, nutfah daripada manusia, ya, telur daripada burung contohnya, ya. Jadi, ya, itulah Allah SWT yang telah melakukan. Zalikumullah, yang demikian itu ialah Allah. Fa anna tu'fakun, maka bagaimanakah kamu dipesongkan atau dipalingkan? Macam mana kamu dipalingkan, boleh menyembah selain Allah Ta'ala, boleh sujud kepada selain Allah Ta'ala, sedangkan dua hal itu dah cukup dah membuktikan kamu sendiri tidak ada upaya untuk melakukan melainkan kuasa Allah. Baik, sama lagi ayat yang ke-96. Faliku dengan makna seperti atas, isim fa'il tu, ya, yang membelah. Al-isbah, ya, subuh. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia, al-lail, malam, sakanan, untuk berdiam. Dalam braket istirahat. Wasyamsa, dan matahari, wal qamar, dan bulan, husbanan, untuk perhitungan. Zalika, itu, takdir, ketentuan, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Semak semula. Falikul isbah, yang membelah subuh dalam kegelapan malam sampailah waktu subuh. Siapa yang membelah, yang menerbitkan subuh tadi? Ya, kalau tidak Allah Ta'ala. Kalau Allah biarkan, ya, maka jadilah terus-menerus malam. Apa jadi dengan kehidupan kita dengan terus-menerus malam? Ya, sudah tentu kita tidak boleh hidup. Ya. Itulah Allah yang telah menjadikan suasana subuh. Ya. Wa ja'ala al-laila sakanan, dan telah menjadikan ia akan malam sebagai, ya, ataupun untuk berdiam, atau dikatakan lain sebagai istirahat. Jadi siang dengan malam, ya, ramai yang mana manusia beristirahat. Ya, sudah tentu ramai waktu malam manusia beristirahat daripada waktu siang. Ada juga yang tidak istirahat waktu malam kerana dia kerja malam, ya. Tapi, ya, sunnah dia, maknanya fitrah dia, manusia beristirahat waktu malam. Itulah Allah jadikan waktu malam. Kalau tak ada malam, ya, mungkin, ya, orang-orang tidak pulang ke rumah. Kerana adanya malam tadi, ya, dia tahu, ya, untuk balik. Itulah Allah ciptakan, ya, malam. Wasyamsa wal qamara husbanan, dan matahari dan bulan, ya, untuk perhitungan.
Jadi Allah telah menjadikan matahari dan bulan bukan saja memberi sinar, memberi harapan untuk ahli bumi, tetapi juga diciptakan kedua ini jadi perhitungan buat manusia. Kita mengira 1 sampai 30, itu adalah adanya bulan. Dan manusia mengira dengan matahari dikatakan sebagai Masihi. Kita menghitung dengan bulan dikatakan sebagai hijrah. Jadi kalender kita hijrah. Kalender yang lain dikatakan Masihi. Jadi keduanya itu sebenarnya diambil daripada perhitungan matahari dan bulan. Itu Allah jadikan. Semuanya ada hikmah dia. Adanya malam, kita tahu besok ada siang. Jadi kita tahu esok hari apa. Begitu juga dengan adanya bulan dan matahari. Kita dapat menghitung bulan berapa. Kita tahu berapa hari bulan. Kita tahu. Kalau tak macam mana? Kita nak mengira. Kehidupan kita kalau tak ada siang malam ni macam mana? Nak mengira. Tak ada matahari bulan ni macam mana nak mengira? Semua hikmah untuk kepentingan manusia di bumi. Zalika takdirul azizil alim, itu ketentuan Tuhan yang maha gagah lagi maha mengetahui. Ayat yang ke-97, wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang. Dan dialah Tuhan yang Ja'ala, telah menjadikan ia lakum, bagi kamu, an-nujum, akan bintang-bintang, litahtadu, supaya kamu terpimpin, biha, dengannya, fi zulumatin, dalam kegelapan-kegelapan, al-bari, daratan, wal bahri, dan lautan. Qad, sesungguhnya, fasolna, telah kami jelaskan, al-ayat, akan ayat-ayat ini, liqaumin, bagi kaum, ya'lamun, mereka mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan ia bagi kamu akan bintang-bintang. Tadi diterangkan matahari dan bulan. Kemudian Tuhan jadikan bintang-bintang. Apa tujuannya Allah ciptakan bintang? Selain daripada diterangkan dalam ayat lain sebagai pelempar, pengintip-pengintip, jin-jin yang jahat yang nak mencari rahsia langit. Bintang-bintang ini akan mengeluarkan api, melempar jin-jin tersebut. Selain daripada itu, diterangkan di sini litahtadu biha, supaya kamu terpimpin dengannya. Dengan bintang tadi, kamu boleh terpimpin. Untuk pada mana?
fi zulumatil barri wal bahri. Ya, dalam kegelapan daratan dan lautan. Ya. Ini jangan disalahartikan. Allah jadikan bintang ni, maka kita terpimpin. Jadi kita ambil bahasa sekerat macam tu, maka kita pun percayalah dengan ramalan bintang. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh ramalan bintang tu kita percaya. Sebab apa? Ya, dalam Quran kata Allah jadikan bintang untuk kita supaya kita dapat terpimpin. Ya. Sambung ayat tu. Terpimpin dalam kegelapan daratan dan lautan. Tafsirannya ialah orang-orang yang bermusafir. Baik musafir tadi melalui jalan darat atau jalan laut. Pada malam hari, mereka tak ada kompas. Dulu-dulu mereka tak ada kompas. Kompas datang kompas ni kemudian. Dan perlu diingat juga, kadang kompas ini pun buat hal. Terkadang dia meragam. Meragam tadi tak betul arahnya. Terkadang kompas tu pun hilang. Pun masalah juga. Tapi, orang-orang dulu, dia berpandukan kepada bintang. Di langit ada 3 bintang betul-betul mengarah ke kiblat. Bintang ni mengarah ke kiblat. 3 bintang ni. Jadi orang-orang dulu dia akan tengok bintang di langit, arah ke kiblat. Jadi artinya dia tahu situ barat. Kalau dia dalam perjalanan padang pasir ni, dia tak tahu mana arah nak dituju. Kalau tak ada arah, tak ada panduan waktu malam. Jadi panduannya waktu malam ialah bintang. Jadi bintang tadi dia daripada timur. Dia arah ke barat. Nanti kalau balik, kalau misalnya kita nak balik, ini orang di laut Kalau di laut pula macam tu juga. Dia dah sampai tengah laut, dia tak tahu lagi mana nak balik. Jadi dia tengok bintang tadi, arah tu ke barat, jadi dia datang daripada timur. Contohnya, maka dia pun mengarah ke timur saja sampailah ke daratan. Sebab lautan ni, kalau kita dah kat tengah laut, kita tak tahu mana darat. Kita dah kat tengah laut, nanti kita rasa, ni kita menuju ke daratan. Tengok-tengok tambah ke tengah laut lagi. Dah tak tahu punca lagi mana daratan. Jadi orang-orang dulu, dia tengok pada bintang ni. Kalau perempuan nak tengok waktu elok cuaca tu, tengok waktu dini hari. Waktu dini hari tu dia jelas, dia terang. 3 bintang tu betul-betul menghadap ke arah kiblat. Itu sebenarnya ialah kompas yang Tuhan berikan untuk mereka yang musafir, atau mereka yang bertugas, sebagai nelayan di lautan, ataupun pengembara-pengembara, baik di daratan atau di lautan. Itulah panduannya. Manusia belum menciptakan kampus kompas lagi. Allah dah adakan. Ini jelas dalam Quran. Untuk panduan kamu dalam kegelapan yang kamu tak tahu semasa berada di daratan atau di lautan. Qad fasalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya telah kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka mengetahui. Kalau mereka tahu. Kita ni tidak arah ke situ. Jadi kita tak berapa penting. Kalau kita termasuk orang yang memerlukan panduan. Contohnya sebagai pengembara di daratan atau di lautan. Kita masih memerlukan lagi. Kita sangat memerlukan panduan ini. Iaitu bila waktu malam kita dah tahu. Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Dengan memandang bintang ini. Bintang ini besar dibandingkan dengan bintang-bintang lain. Seolah-olah
bintang tu macam dekat dengan bumi. Paling dekat dengan bumi. Macam itulah dapat kita lihat. Dan dia lebih terang daripada bintang-bintang lain. Boleh tengok ya kalau cuaca bagus. Tengoklah waktu dini hari. Kadang lepas maghrib pun, kalau cuaca baik pun, nampak. Ini bintang. Bukan apa, untuk lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan bila kita baca ayat ini. Okey, sama lagi ayat yang ke-98. Wa wallazi. Dan dialah Tuhan yang ansha'akum, telah menciptakan ia akan kamu. Min nafsin, daripada diri. Wahidatin, yang satu. Famustaqarrun, maka yang ditetapkan. Wa mustaudaun, dan yang ditumpangkan. Qad, sesungguhnya, fasalna, telah kami jelaskan, al-ayati, akan ayat-ayat ini, li kaumin, bagi kaum, yafqahun, mereka faham. Simak semula. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah Tuhan yang telah menciptakan ia akan kamu daripada diri yang satu. Mula-mula manusia diciptakan Adam. Itulah satu diri. Ya, mula-mula. Ya, sebelum Allah ciptakan yang kedua, iaitu Hawa. Ya, pasangannya. Ya, Allah telah ciptakan Adam. Ya. Famustaqarrun, maka yang ditetapkan. Apa maksudnya ditetapkan? Maknanya, ya, kamu dulu, ya, ditetapkan dalam rahim. Ya. Dalam rahim ibu. Atau perkembangan manusia. Wa mustaudaun, dan yang ditumpangkan. Ya. Dan yang ditumpangkan. Maknanya, tadi tempat yang ditetapkan, iaitu dalam rahim. Kemudian, ya, dan yang ditumpangkan. Kalau ikutkan tafsir tu, ya, maknanya ditumpangkan pada, ya, sulbi. Mana pada sulbi lelaki, ya, daripada tulang sulbi lelaki, ya, maka ditumpangkanlah, ditetapkanlah dalam rahim perempuan. Ya, benih tu. Ya. Maka lahirlah manusia. Qad fasalnal ayati liqaumin yafqahun. Sesungguhnya telah kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka faham. Bagi mereka yang faham, ya, apa yang dibacakan, ya, artinya ayat ini cukup membuktikan itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Baik lagi, wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang anzala, telah menurunkan ia, minas sama, daripada langit,
bersamaan akan air. Wa akhrajna, lalu telah kami keluarkan. Lalu telah kami keluarkan bihi dengannya. Nabata, akan tumbuh-tumbuhan. Kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Fa akhrajna, maka telah kami keluarkan. Minhu, daripadanya. Khadiran, pohon-pohon yang hijau. Nukhriju, kami keluarkan. Minhu, daripadanya. Habban, bijian. Mutarakiban, yang bersusun-susun. Wa min nahli, dan daripada kurma. Min tol'iha, daripada mayangnya. Kinwanun, ada tandan. Daniyah, yang dekat. Wa jannatin, dan kebun-kebun. Min a'nab, daripada anggur-anggur. Wa zaitun, dan zaitun. War ruman, dan delima. Mustabihan, yang bersamaan. Wa ghaira, dan tidak. Mutasyabihin, yang bersamaan. Unzur, lihatlah oleh engkau. Ila samarihi, kepada buahnya. Iza asmara, iza, apabila. Asmara, telah berbuah ia. Wa yan'ihi, dan masaknya. Inna, bahawasanya. Fi zalika, pada itu. Pada yang demikian itu. Zalikum, ya. Zalikum, yang demikian itu. La ayat, sungguh jadi tanda-tanda. Li qaumin, bagi kaum. Yuqinun, mereka yakin. Baik, saya semula.
Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dan dialah Tuhan yang telah menurunkan ia daripada langit akan air. Itulah air hujan. Wa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Dan telah kami keluarkan dengannya, itu balik kepada air, akan tumbuh-tumbuhan tiap-tiap sesuatu. Bila turun air hujan, bercambahlah berbagai-bagai rumput rampai dan juga pohon-pohon. Fakhrajna minhu khadira. Maka telah kami keluarkan daripada air tadi khadira, tumbuhan hijau. Menghijaulah gunung ganang, menghijaulah tanah lapangan setelah turunnya hujan. Nukhriju minhu habban. Kami keluarkan daripadanya bijian mutarakiban yang bersusun, tumbuhan yang bersusun-susun. Wa min na'li, dan daripada kurma, min tal'iha, daripada mayangnya, kinwanun daniyah, ada tandan yang dekat. Ada buah-buahan jenis yang bersusun, tidak sebiji-sebiji, macam buah mangga sebiji-sebiji, tapi sekali keluar dia bersusun-susun. Contohnya macam kelapa sawit, buah dia bersusun-susun, atau bijinya bersusun-susun. Betul juga dengan kurma. Kurma juga dia bersusun-susun, satu tandan tu. Kelapa juga dikatakan sebagai dia bersusun, bukan satu biji tak, tapi dia bersusun, bertandan. Itu maksudnya di situ. Tapi kurma ini dijelaskan lagi, punya mayang dan tandannya dekat. Dia tak sama dengan kita contohkan kelapa sawit kita. Kelapa sawit kita dia tak ada leher. Leher dia melekat pada batang. Tapi pohon kurma ni atau buah kurma ni, dia terkeluar. Dia punya mayangnya panjang, sehingga dia tergantung-gantung, senang untuk dipetik sebab dia punya tangkai dia panjang. Kelapa sawit tak ada, tangkai dia pendek. Kita katakan lehernya pendek je. Tak sama dengan buah kurma, yang melambai-lambai buah dia, terkeluar daripada batang dia. Kalau masak, dia bukan main cantik, dapat dilihat dia punya keindahannya. Wa jannati min a'nab, dan kebun-kebun daripada anggur-anggur, wa zaitun, dan zaitun, wa rumman, dan delima. Ini yang kebiasaan ada di Arab. Mutasyabihan ghairu mutasyabih, yang bersamaan dan tidak bersamaan. Kadang sama tapi tak sama. Macam kita kata labu, banyak yang sebangsa dengan labu, seperti kita kata tembikai, tembikai susu, itu nampak sama tapi sebenarnya dia tidak sama. Begitu juga dengan mangga. Nama saja mangga, tapi berbagai-bagai jenis mangga. Durian, begitu juga apa lagi? Nangka dengan cempedak, itu nampakkan bersamaan tapi lain. Unzur ila samari, lihatlah olehmu kepada buahnya, iza asmara wa yan'ihi, apabila telah berbuah ia dan masaknya. Di sini kita akan melihat sesuatu yang mengkagumkan. Lihat ketika dia buah ciku. Ya Allah, bila mentah tu kelat sekelat-kelatnya. Tapi bila dah masak, dia manis semanis-manisnya. Nangka muda, penuh dengan getah. Tapi bila dah masak, tengok. Begitulah
Suruh lihat. Allah sendiri suruh lihat. Ketika dia buah dan ketika dia masak. Inna fi zalika la ayat. Bahawasanya pada itu sungguh satu tanda-tanda bagi kaum liqaumi yu'minun. Bagi kaum mereka beriman. Ya. Baik, ayat kita tengok ayat yang ke 98 ya. Ayat 98. Kita tengok perkataan ayat 98, perkataan yang disebut yafqahuna, hujung ayat. Apa nak cari perkataan yafqahuna? Apa huruf, 3 huruf dia? Buka mic ya. Buka mic. Yafqahuna. Ya, fa qaf. Sekarang kita cari fa ya qaf ha dalam kamus ya. Fa qaf ha. Siapa dah jumpa bagi tahu ya. Fa qaf kaf. Fa qaf kaf. Cari fa dulu, kemudian fa, lepas tu qaf, lalu kaf. Fa qaf kena ha. Okey, dah jumpa dah? Siapa jumpa? Fa qaf 291. Okey, cantik. 291 bawah kanan. 291 bawah kanan. Bunyinya fakihah, yafqahu, faqahan. Dan ada juga wazan faquha, yafquhu, faqahatan. Ada juga wazan faqiha, yafqahu, fiqhan. Jadi ada 3 wazan. Ya. Okey, kita ambil lah yang atas sekali, iaitu faqiha, yafqahu, faqahan. Ya, itu daripada perkataan faqih. Ya, faqih orang yang tahu fiqh. Ya. Jadi fiqh ni maknanya daripada perkataan faham. Jadi orang yang faham fiqh ni fahamlah agama. Ya. Jadi nak memahami agama tu kena belajar fiqh. Ya. Baik. Sekarang ni cuba jadikan, ingat lagi tak? Jadikan isim fa'il daripada faqiha. Isim fa'il. Faqihun. Okey, faqihun. Kalau isim maf'ul? Makfuhun. Okey. Ni kalau makan zaman alat. Makan. Letak mim, pangkal. Letak mim pangkal, baris atas. Mafqahun. Mafqahun, alat dia ke bawah. Ke bawah. Mifqahun. Ulang. Mafqahun, mafqahun, mifqahun. Ya. Mafqahun, mafqahun, mifqahun. Okey. Tengok muka surat 290. Sebelah tengah. Sebelah tengah fa'ala yaf'alu fa'lan. Kanan. Kamus ya, sebelah kanan. Tengok sebelah tengah, yang ada bracket ya. Kalau nak cari jangan jangan ada bracket. Yang tak ada bracket tu jangan pandang sangat. Cari yang dalam bracket. Macam tu. Jumpa kan? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Maknanya membuat. Okey. Kalau isim fa'il, fa'ala. Kalau isim maf'ul,
Kalau makan zaman alat, bunyi atas dulu, bunyi atas dulu. Maf'alun, maf'alun, isim alat, mif'alun. Ulang, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya, mif'alun. Dan kita jumpa perkataan 287. Muka surat 287 sebelah kiri, tengah ke bawah sikit, bunyinya pasola yapsilu paslan. Dalam bracket ya. Yang lain jangan pandang sangat, nanti susah nak. Yapsilu, yapsilu, paslan. Ini yang kita makna di sini menceraikan, memutuskan. Tadi kita dalam Quran kita jumpa fasolna, makna jelaskan. Daripada perkataan fasolan ni lah. Ya. Makna jelaskan. Baik, sekarang ni fasola dengan makna menerangkan, menjelaskan ya. Okey. Kalau isim fa'il apa fasola? Fasilun. Isim maf'ul? Mabsulun. Makan zaman. Bunyi atas dulu. Mabsulun, mabsulun. Alat ke bawah. Mibsolun. Mibsolun. Ya. Okey. Ya, tengok yang atas sekali. Muka surat 287 lagi. Atas sekali. Pasuha. Yapsuhu. Pasoha. Maknanya di sini perkataan pasih. Makna pasih. Pasih berbicara. Jadi dia punya asal perkataan daripada pasuha, yapsuhu, pasohatan. Macam mana isim fa'il fasuha? Fasihun. Isim maf'ul? Mabsuhun. Makan. Alat. Nanti. Makan zaman. Makan zaman. Bunyi atas. Mabsohun, mabsohun. Alat. Mibsohun. Mibsohun. Okey. Ambil muka surat 286 atas sekali. Ya, baris kedua. Kiri. Pasada. Pasada yapsudu atau pasuda yapsudu. Kita ambil pasada yapsudu. Ya. Okey. Pasada kalau isim fa'il apa? Makna rosak. Isim fa'il. Fasidun. Isim maf'ul? Mabsudun. Makan zaman. Jangan bunyikan atas, bunyikan bawah, bunyikan atas. Mabsadun, mabsadun. Alat ke bawah. Mibsadun, ya. Okey, tengok bawah sekali. Baris yang ketiga. Fasako yapsuku. Mana pasik? Mana pasik, ya. Kalau isim fa'il apa pasako? Fasikun. Isim maf'ul? Mamsukun. Makan zaman. Buat 2 kali. Dua kali sebut.
Macam tu 2 kali. Sebab satu makan, satu zaman. Alat? Mibsakun. Okey, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah cari perkataan pasaro dalam bracket. Pasaro yapsiru. Pasron. Menerangkan. Itu makna tafsir ya. Tafsir itu makna menerangkan. Tadi tafsir tu daripada perkataan pasaro tu lah. Ya. Okey, sekarang ni pasaro kalau isim fa'il apa? Pasirun. Isim maf'ul? Makan, zaman. Alat. Mibsarun. Ya. Mabsarun, mibsarun. Mabsarun, mibsarun. Okey. Tengok yang lain pula, ya. Kita kisahlah kita buka mana-mana biar cepat pandai, ya. Baik. Cuba tengok pada muka surat 245. 245. Tengok sebelah atas, ya, kiri. Ke bawah, atas ke bawah, agak-agak nak ke tengah tu. Bunyinya, ya, akola yakilu. Aklan. Tengah-tengah, ambil yang tengah-tengah. Ambil yang tengah-tengah. Akola yakilu aklan. Yang makna dia memahami, mengerti. Makna dia memahami, mengerti. Ada tak? Okey. Jadi sekarang ni akola pada perkataan akal. Akal kan alat yang boleh kita faham, boleh mengerti. Ya, itu dikatakan akal. Okey, macam mana kalau isim fa'il akal? Akola. Akilun isim maf'ul. Makulun. Makan, zaman. Makolun. Alat. Mikolun. Cuba ulang. Makolun, mikolun. Mikolun. Apa nama isim tu? Cuba terangkan. Tafdil. Tafdil dan apa? Mubalaghah. Ya. Okey, kita jadikan tafdil, ya, akola lebih berakal. Tambah alif. Akolu. Tak ada tanwin, tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Akolu. Jangan ada lun. Lun tanwin. Tak boleh. Akolu. Kalau isim mubalaghah ada alif tengah. Akolun. Bukan ak. Akolun. Ya, alif dia di tengah, ya. Akolun. Ya. Baik, kita tengok muka surat 189. 189 sebelah bawah kiri ke atas yang ada dalam bracket. Soluha yasluhu solahan suluhan. Yang berarti perkataan orang soleh. Baik. 189. Sebelah kiri.
Perkataan maknanya ialah baik, soleh. Jumpa tak? Soluha. Sebelah kiri, bawah. Soluha yaslu solahan. Macam mana soluha ni kita nak jadikan isim fa'il yang soleh? Solihun. Kalau isim maf'ul, masluhun. Makan zaman alat. Bunyikan atas, jangan bunyi depan. Maslahun, maslahun. Mislahun. Ulang, maslahun, maslahun, mislahun. Kalau isim alat, isim tabdil, tambah alif awal. Yang pelajaran baru tu, aslahu. Aslahu. Itu makna lebih soleh, lebih baik. Kalau isim tabdil, tabdil isim mubalaghah. Solahun, apa? Solahun. Solahun. Itu ya, dia punya wazan ya. Kalau kita nak jadikan ya daripada madi ya sampailah kepada isim mubalaghah ya. Baik, cuba lain-lain perkataan pula. 186. Muka surat 186. Tengah-tengah so'ida. So'ida yas'adu su'udan dengan makna naik. Su'udan. Itu maknanya naik ya. Kalau isim fa'il, so'idun. Kalau isim maf'ul, mas'udun. Dapat pangkal, dapat ujung pangkal lesap. Dapat ujung pangkal lesap. Kemudian isim makan, zaman, mas'adun, mas'adun. Isim alat, mis'adun. Tafdil, tambah alif awal. Pelajaran baru. Dapat apa? Dapat pangkal yang ni hujung lesap. Pangkal dah dapat, ujungnya dah lesap dah. Tukar tambah alif, as'adu. As'adu. As'adu alif. Tambah alif awal, as'adu. Lebih naik. Kalau terlampau naik, isim mubalaghah. So'adun. So'adun. Baik, satu lagi, 185. 185. Selalu kita sebut perkataan sorop-sorop. Belajar sorop. Macam mana? Ilmu sorop. Tengok sorofa sebelah kiri atas. Yang ada bracket. Sebelah kiri bukan atas, daripada bawah.
Daripada bawah, sorofa yasrifu sorfan. Dia berperkataan sorof, ilmu sorof. Ilmu perpalingan. Ilmu perpalingan. Jadi memalingkan. Okey, sorofa. Kalau isim fa'il, isim maf'ul, masrufun. Makan zaman alat. Masrofun. Alat dia alat misrofun. Tafdil mubalaghah. Tambah alif awal. Bunyi atas. Asrofu. Mubalaghah. Sarrafun. Sarrafun. Ya. Ada satu lagi perkataan yang biasa juga jumpa dalam Quran, ya, muka surat 184. Dekat perkataan sod hitam tu. Sodapa. Sodapa yasdupu sodafan. Mana berpaling. Itu pun ada dalam Quran, ya, sodafa. Dekat sod hitam tu, kanan tu. Jumpa tak sodafa? Okey, macam mana kalau isim tabdil sodafa? Isim tabdil. Tambah alif, senang je letak alif je. Dah, pangkal dapat ujung lesap juga. Ya. Asdafu. Mana dia punya atas? Asdafu. Ujung bunyi depan. Isim tabdil, asdafu. Tambah alif. Asdafu. Bukan ro, dal. Asdafu. Kalau mubalaghah apa? Soddafun. Fun. Ada kun. Fa. Bukan qaf. Bukan pun. Soddafun. Okey. Last sekali lagi. Ini ringan sikit bunyinya. Tak berat sangat. 146. 146 yang tengah-tengah kiri bunyinya salafa, mana terdahulu, telah lalu. Ulama salaf. Salafa yaslufu salapan. Salapan. Itu maknanya biasa orang kata, ya, ulama salaf. Mana ulama terdahulu. Okey, salafa kalau isim tabdil aslafu. Kenapa si papa pula aslafu lah? Aslafu apa? Kalau aslapa jadi fi'il madhi. Aslafu. Kalau mubalaghah? Salafun. Okey, tengok perkataan yang atas pula. Sala'ah yang atas. Baris yang ketiga atas. Sala'ah. Kalau isim tabdil? Asla'u. Kenapa nak dibariskan atas yang akhir? Akhir bariskan depan kalau isim tabdil. Kalau asla'ah baris atas dia jadi madi 4 huruf. Madi 4 huruf. Ya. Asla'u. Kalau mubalaghah? Sallaun. Sallaun. Maknanya apa? Maknanya yang
terlampau memecahkan. Yang apa? Yang tersangat memecahkan. Mubalaghah. Mubalaghah ni kena terjemah tersangat. Ya. Okey, alhamdulillah dah sampai mubalaghah ya. Latih-latih dah sendiri ya. Insya-Allah dapat.